Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah kumpulkan kita pada petang ini. Semoga Allah SWT terima daripada kita amalan puasa kita dan amalan-amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah SWT ampunkan segala dosa kita dan segala kekurangan kita. Jangan itu, insya-Allah kita akan mulakan perbincangan kita pada petang ini, iaitu zakat merupakan perata sosial di sebuah masyarakat seperti di Singapura. Jadi sebagaimana kita tahu, merata dunia, kita akan dapati bahawa setiap negara akan ada masalah yang sama, iaitu masalah kemiskinan dan juga masalah kesenjangan ataupun ketidakseimbangan harta dalam ekonomi masyarakat itu. Jadi kita dapati bahawa masalah ini memang bukanlah hanya ada di negeri-negeri Islam, malahan di negeri-negeri lain ada masalah yang sama. Dan kita dapati bahawa kalau kita belajar alat-alat ekonomi untuk mengadilkan semula kesenjangan ini, kita akan dapati bahawa Islam telah menyediakan sebuah solusi sejak 1400 tahun sebelum ini, iaitu pada zaman Nabi SAW. Tapi kalau kita memahami konsep zakat itu, dia akan menyentuh lebih kepada menyatukan umat itu, baik yang kaya maupun yang miskin. Sehingga kan kalau kita dapati bahawa konsep zakat ini sebenarnya memberikan ganjaran dan semangat dan juga untuk menerapkan sikap kasih sayang ataupun rahmah terhadap orang-orang yang kaya, iaitu orang-orang muzaki yang memberi zakat, dan juga sifat kesyukuran buat orang-orang miskin yang menerima duit bantuan zakat tersebut. Jadi bukan hanya ia satu perata ekonomi secara amnya, dia juga mengeratkan dan mengukuhkan sifat silaturahim antara masyarakat di sebuah negara. Dengan itu, kita memahami bahawa zaman kini, bila kita membincangkan dalam isu-isu pandemik, kita dapati bahawa semakin ramai orang menelusuri dan membayar zakat, menunaikan zakat mereka menggunakan wadah-wadah ataupun talian digital. Kita ingin menjelaskan bahawa pembayaran melalui talian-talian digital tidak menjadi masalah apa-apa pun. Ia sah seperti menunaikannya secara fizikal. Bahkan ia sebenarnya memudahkan pihak-pihak amil dan badan-badan pengurusan untuk menguruskan wang zakat yang dikumpulkan tadi dengan lebih telus, transparan dan lebih terurus. Pada bulan Ramadan ini, kita kena memahami dan kita kena peka bahawa kita juga kena menjaga langkah-langkah keselamatan yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan supaya bila kita menunaikan ibadah, seperti di masjid, jangan lupa untuk membuat booking kerana slot-slotnya terbatas. Dan jikalau kita tidak mendapat slot-slot yang ada di masjid ini, kita bolehlah juga menunaikan amalan ibadah di rumah bersama keluarga kita, solat berjemaah bersama dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Quran bersama, menunaikan solat malam bersama, tahajud bersama dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa berfikiran positif dan optimistik terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT, dan walau apa pun jua keadaannya, ingatlah bahawa Allah SWT sedang menguji kita, dan jikalau kita sabar terhadap ujian Allah SWT, Allah SWT akan memberikan ganjaran yang seluas-luasnya. Dan itulah selari dengan tema kita, iaitu untuk suburkan salam dan sebarkan rahmah. Janganlah kita terbatas dengan adanya batasan-batasan COVID-19 ataupun batasan-batasan yang ditubuhkan oleh kementerian, iaitu langkah-langkah keselamatan. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, janganlah ia menghambatkan diri kita untuk terus bersikap rahmah, bersikap ihsan dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kita, dengan memberikan keihsanan, memberikan makan dan sebagainya, dan biarkan temah itu hidup dalam amalan kita, seharian kita, supaya kita terus menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dan juga pada bulan Ramadan ini
kita jangan sia-siakan apa-apa masa dan peluang untuk kita terus membuat baik pada bulan ini. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di surah Taubah ayat 60, di mana maksudnya adalah zakat itu diberikan kepada fakir dan miskin, orang-orang yang bertugas sebagai amil, orang-orang mu'allaf, golongan riqab, golongan gharimin, iaitu orang-orang yang berhutang, golongan sabilillah, iaitu di jalan Allah SWT, dan juga golongan ibnu sabil, mereka yang terkandas daripada mana-mana situasi di mana mereka memerlukan bantuan. Jadi kita memahami bahawa zakat ini bukan sahaja membantu golongan fakir dan miskin. Kita dapati bahawa Allah SWT dengan penuh hikmahnya mewajibkan atas kita untuk menolong ke-88 asnaf ini. Zakat kepada 88 asnaf ini memastikan bahawa tiap-tiap golongan daripada tiap-tiap lapisan masyarakat mendapat sumbangan bantuan yang diperlukan. Dan inilah yang ditentukan dan diwajibkan ke atas kami semua sebagai salah satu daripada rukun Islam kita yang sepatutnya ditunaikan, yang sewajibnya ditunaikan sebagai seorang Islam. Dalam kita menunaikan ibadah pada bulan Ramadan ini, janganlah kita lupa untuk menjaga langkah-langkah keselamatan dan keamanan yang telah ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan supaya kita dapat menjamin keselamatan. Dan ingatlah, ia juga merupakan satu arahan daripada Islam untuk menjaga keselamatan ini dan untuk menjaga keamanan ini, kerana ia selari dengan ajaran yang didapati dalam maqasid syariah, iaitu hikmah-hikmah dalam agama untuk sentiasa menjaga keamanan, sentiasa menjaga keselamatan orang-orang di sekeliling kita dan juga diri kita sendiri dalam apa jua yang kita melakukan. Dengan itu, insya-Allah, kita berharap agar Allah SWT mengampunkan dosa kita dan kekurangan kita, dan saya berdoa agar Allah SWT terima daripada kita amalan kita dan ampunkan segala dosa kita, dan semoga Allah SWT berikan kita keimanan dan ketabahan untuk menghadapi ujian-ujian yang diberi oleh Allah SWT dan memberikan kita kekuatan dan sikap positif dan optimis untuk menghadapi ujian-ujian Allah SWT, dan teruskan keihsanan dan teruskan suburkan salam kepada masyarakat kita dan juga sebarkan rahmah dengan batasan-batasan yang diadakan. Dengan itu, semoga Allah SWT terima daripada kita amalan kita, dan semoga Allah SWT terima amalan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.